Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuantum. Okey, jadi harapkan semua sihat hari ini ya. InsyaAllah bersama cikgu pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk di bawah standard kandungan 7.1 teori kuantum cahaya. Okay, yang kita akan pelajari adalah standard pembelajaran 7.1.3 sifat kedualan gelombang zarah. Okay, sifat kedualan gelombang zarah. Jadi apa yang cikgu harapkan pada akhir siri ini, murid-murid dapat menerangkan sifat kedualan gelombang zarah dengan menggunakan hubungan antara momentum menerusi formula P sama dengan mv dengan panjang gelombang lambda sama dengan H per C. Okey, kita nak tengok hubungan antara momentum dan juga panjang gelombang bagi menunjukkan sifat kedualan gelombang zarah. Okey? Dah bersedia ya? Alright, jadi kita tengok. Berdasarkan evolusi teori cahaya, dulu saintis berpendapat cahaya, pada mulanya saintis berpendapat cahaya ini berbentuk gelombang. Okey, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, setelah melalui beberapa kajian, mereka mendapati cahaya ini sebenarnya zarah. Okey, jadi dekat sini ada dua kumpulan ataupun ada dua percanggahan lah. Sama ada cahaya ini bersifat gelombang ke ataupun bersifat zarah. Sampailah satu masa seorang saintis yang sangat kita kenali. Siapa nama saintis ini? Ya, Albert Einstein. Okey, jadi Albert Einstein ini dia telah mengemukakan satu cadangan yang mengatakan bahawa cahaya ini tidak hanya bersifat gelombang. Okey, dan cahaya ini juga tidak juga bersifat zarah, tidak hanya bersifat zarah. Tetapi cahaya ini dia boleh bersifat gelombang, dalam masa yang sama dia juga boleh bersifat zarah. Jadi itulah datangnya munculnya idea yang mengatakan cahaya itu mempunyai sifat dualiti, kedualan sifat cahaya, gelombang dan zarah, gelombang zarah. Okey? Jadi selepas teori ini diterima, cahaya bersifat gelombang zarah, saintis mula bertanya, adakah sifat ini ataupun ciri-ciri ini hanya sesuai untuk cahaya sahaja? Okay, bagaimana pula dengan zarah-zarah yang lain? Okay, contohnya kalau kita ambil, kita ada elektron, okay, kita ada proton, kita ada neutron. Okay, jadi adakah zarah-zarah ini boleh bersifat gelombang? Sebab tadi gelombang boleh bersifat zarah. Adakah zarah boleh bersifat gelombang? Ini yang cuba mereka kaji. Okay, jadi kemudian pada tahun 1924, pada tahun 1924 selepas melalui beberapa kajian, banyaklah kajian yang dilakukan oleh seorang saintis dari Perancis. French. Okey, nama dia apa kat sini? Louis de Broglie. Okey, awak kena sebut baik-baik nama dia Louis de Broglie. Jangan sebut de Broglie pula. Itu apa nama ni? Sebutan yang sebenarnya lah Louis de Broglie. Okey, jadi apa yang Louis de Broglie ini lakukan setelah membuat pelbagai kajian, banyak kajian dilakukan, dia keluar dengan satu hipotesis. Okey, satu lagi awak kena ingat ini adalah hipotesis. Apa yang dilakukan oleh Louis de Broglie, dia mengeluarkan hipotesis. Okey, bukan teori, bukan hukum. Jadi awak kena ambil perhatianlah tentang istilah ini. Apa hipotesisnya? Dia mengatakan bahawa semua zarah, semua zarah sebenarnya boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Ini yang dihipotesiskan oleh Louis de Broglie. Okey. Jadi, bila kita tengok pada zarah, bila kita bercakap tentang zarah kan, zarah ini kita tahu dia bergerak. Okey, dia bergerak, zarah dia boleh berlanggar, jadi dia mempunyai tenaga kinetik. Okey. Zarah juga mempunyai jisim. Okey, kalau contoh kita ambil zarah subatom elektron. Elektron dia mempunyai jisim juga, walaupun jisimnya sangat kecil, tapi sebenarnya dia masih ada
jisim dan dia bergerak dengan suatu hal laju. Okey, jadi bila zarah ini punya jisim, dia bergerak dengan satu hal laju, kita dapat cari dia punya momentum. Sebab momentum adalah jisim darab hal laju. Okey, ini yang kita pelajari masa tingkatan 4. Harap-harap awak masih ingatlah formula ini. Jadi, bagi zarah elektron ataupun zarah ini, dia momentum ni dicari menggunakan formula ini. P sama dengan mv. Okey, bagi foton pula, bagi foton ni dia tak ada jisim. Okey, jadi tapi dia bergerak dengan kelajuan cahaya. Alright, macam mana kita nak cari dia punya momentum? Okey, nak cari momentum bagi foton ini pula, ada banyak pengiraan sedikitlah. Ada banyak pengiraan. So, dia yang pastinya secara asasnya dia menggunakan formula E sama dengan HF, iaitu tenaga foton. Okey, digantikan dalam formula C sama dengan F lambda, iaitu hal laju foton. Kemudian kita memasukkan dalam E sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Ini adalah tenaga kinetik bagi foton. Okey, dan satu lagi formula yang dikaitkan dalam kita nak mencari momentum ini adalah formula ini. Ini adalah persamaan relativity bagi Einstein. Okey, cikgu letakkan dekat luar sebab memang dia tak masuk dalam silibus awak. Okey, tapi dia kalau nak mengira tu sebenarnya ada kaitan lah dengan persamaan ini. Awak tak perlu fikirkan sangat dia punya macam mana cara nak dapatkannya. Okey, yang penting awak tahu bagi foton momentumnya akhir sekali kita akan dapat P sama dengan H per lambda. Okey, kita akan dapat P sama dengan H per lambda. Okey, kalau awak tengok di bahagian atas, P sama dengan mv ni adalah ciri bagi zarah. Okey, ciri bagi zarah. Okey, manakala bahagian bawah P sama dengan H per lambda, ini adalah ciri bagi gelombang. Okey, ciri yang menunjukkan suatu gelombang sebab dia berkaitan dengan panjang gelombang. Kalau zarah tadi dia berkaitan dengan hal laju dan jisim. Okey. Jadi daripada rumus P sama dengan H per lambda ini, bila kita ubah suai, kita akan dapat lambda sama dengan H per P. Okay, kita keluarkan kita keluarkan lambda, kemudian kita dapat lambda sama dengan H per P. Okey, apa H ni? H ialah pemalar Planck. Okay, pemalar Planck ni nilai dia kecil kan? 6.64 darab 10 kuasa negatif 34 joule second, joule saat. Okey. P ni apa pula P? P ialah momentum. Betul, momentum P sama dengan mv. Jadi, bila daripada rumus ini, bila kita keluarkan, kita akan dapatlah lambda sama dengan H per mv. Okey, daripada P tadi ni kita gantikan dengan mv, kita akan dapat lambda sama dengan H per mv, di mana lambda inilah yang kita gelar sebagai panjang gelombang de Broglie. Okey, kalau nak cari panjang gelombang de Broglie, inilah formulanya. Okey, lambda sama dengan H per mv ni. Okey, jadi berdasarkan formula ini, apa yang boleh awak simpulkan? Boleh tak kita nampak satu perkara yang sangat jelas, iaitu hubungan antara panjang gelombang dan momentum. Kita nampak dekat sini lambda dan panjang gelombang de Broglie dan momentum ini berkadar songsang antara satu sama lain. Okay, bermaksud kalaulah jisim satu zarah itu sangat kecil, lambda dia akan menjadi besar. Okey, sama juga kalau katakan hal lajunya kecil, lambdanya pun akan menjadi besar sebab hubungannya berkadar songsang antara satu sama lain. Lambda, panjang gelombang, berkadar songsang dengan momentum. Jadi dekat sini menjawab. Contohnya kalau awak tertanya-tanya, kita manusia ni, kita kan terdiri daripada beribu-ribu zarah, kan? Kita zarah. Ataupun, ya kita secara logiknya kita adalah zarah. Kita terdiri daripada beribu-ribu zarah. Okay? Adakah kita juga boleh bersifat gelombang kalau ikut kata hipotesis de Broglie tadi ni? Jadi, adakah kita boleh merasai ataupun mengalami ciri-ciri gelombang tersebut? Okay, bagi menjawab bahagian ini, okay, awak tengok kalau katakan jisimnya besar, kita tahu manusia kita jisimnya besar. Kalau jisimnya besar,
Apa jadi pada panjang gelombang? Panjang gelombang akan jadi kecil. Alright. Jadi disebabkan nilai H ini tadi, nilai pemalar Planck ini sangat kecil kan? Sangat kecil. 6.64 darab 10 kuasa negatif 34. Sangat kecil nilai dia. Ni zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Kita punya panjang gelombang ni terlalu pendek. Susah nak dikesan. Sebab itulah ciri gelombang tak dapat nak diperhatikan bagi zarah berjisim besar. Itulah jawapan dia. Okey? Maksudnya, senang cerita, panjang gelombang de Broglie ini hanya boleh dikesan untuk zarah yang ringan. Okey, ataupun zarah yang berjisim kecil, subatom. Macam tu. Okey. Untuk fenomena subatom dan kuantum ini. Okey, jelas Harap-harap jelas. Okey. Seterusnya, maaf. Pada tahun 1927. Okey, tadi de Broglie mengemukakan hipotesisnya pada tahun 1924. Okey, dia buat hipotesis. Okey. Pada tahun 1927, satu eksperimen dijalankan oleh saintis iaitu eksperimen pembelauan elektron. Okey, dilaksanakan. Jadi daripada eksperimen ini, mereka mendapati elektron boleh terbelau. Okey, elektron boleh terbelau dan pembelauannya awak tengok pada warna hijau ini adalah pembelauan elektron pada lapisan grafit nipis. Okey, kita boleh tengok coraknya hampir sama dengan pembelauan cahaya. Pembelauan cahaya apabila cahaya itu melalui bukaan membulat. Kita tengok dia punya bentuk sama. Daripada sinilah saintis mengesahkan bahawa elektron itu sebenarnya boleh bersifat gelombang. Sebab kita tahu pembelauan adalah salah satu fenomena bagi gelombang. Jadi kalau kata elektron boleh terbelau juga, bermaksud elektron juga boleh bersifat gelombang. Jadi inilah yang mengesahkan hipotesis de Broglie sebentar tadi. Okey. Jadi berdasarkan pengiraan, saya dah kira semua, panjang gelombang de Broglie bagi elektron dia lebih pendek. Sangat pendek sebenarnya. Antara 1000 ke 10,000 kali lebih pendek. Berbanding panjang gelombang cahaya nampak. Panjang gelombang cahaya nampak yang biasa kita nampak ni dalam julat 400 ke 700 nanometer. Kalau panjang gelombang elektron ini, panjang gelombang de Broglie bagi elektron ni lebih pendek lagi. Jadi apa kelebihan sebenarnya elektron yang mempunyai panjang gelombang lebih pendek ni? Dia sangat sesuai untuk digunakan dalam mikroskop elektron. Kenapa? Sebab dia bila panjang gelombang lebih pendek, bermaksud frekuensinya lebih tinggi. Dia ada tenaga yang sangat besar. Dia sangat mempunyai tenaga yang sangat besar yang boleh membantu meningkatkan resolusi bagi satu pembesaran imej. Jadi resolusi yang kita dapat lihat daripada mikroskop elektron ini bagi imej-imej yang terbentuk dalam mikroskop elektron ini, dia lebih jelas. Berbanding dengan mikroskop cahaya. Kalau mikroskop cahaya dia menggunakan gelombang cahaya nampak. Panjang gelombangnya lebih besar. Jadi resolusinya tidak begitu jelas ataupun kita kata sharp. Macam sharp tu. Dia punya imej tak sharp sangat berbanding kalau kita tengok spesimen di bawah mikroskop elektron. Contoh kita tengok sedikitlah perbandingan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Dekat sini yang penting sumber pencahayaan bagi mikroskop elektron adalah alur elektron. Manakala untuk mikroskop cahaya, sinar cahaya nampak. Itu jelas. Panjang gelombang sumber mikroskop elektron sebab dia alur dia elektron, jadi kita tahu tadi panjang gelombangnya sangat rendah. Bila dia sangat rendah, frekuensinya akan menjadi lebih tinggi. Bila frekuensi lebih tinggi, resolusi pembesaran bagi imej ataupun resolusi imej itu sendiri akan lebih tinggi berbanding mikroskop cahaya.
Okey, ni antara dia punya perbandingan. Satu lagi penggunaan elektrik mikroskop elektron memang menggunakan elektrik yang sangat tinggi. Berbanding mikroskop cahaya, dia menggunakan tidak begitu menggunakanlah elektrik, ataupun ada setengah mikroskop cahaya tu tidak langsung menggunakan elektrik untuk beroperasi. Jadi dekat sini adalah kelebihan mikroskop cahaya berbanding mikroskop elektron. Dan satu lagi yang penting dekat sini adalah risiko radiasi, disebabkan dia menggunakan mikroskop elektron ini menggunakan alur elektron sebagai sumber pencahayaan, jadi dia ada sedikit radiasi lah berbanding mikroskop cahaya. Okey, jelas tak? Ini antara contoh yang cikgu nak tunjuk pada awak. Okey, bila panjang gelombang, panjang gelombang zarah tu lebih besar, frekuensinya akan kecil ataupun pendek. Okey, frekuensi pendek akan menghasilkan resolusi yang kurang cantik lah, yang kurang. Okey, kalau katakan wavelength ataupun panjang gelombangnya lebih kecil, frekuensi yang lebih besar akan dihasilkan, dan bila frekuensi lebih besar dihasilkan, dia membantu mendapatkan resolusi image yang lebih jelas. Okey, ini antaralah perbandingan spesimen yang dilihat, satu di bawah mikroskop cahaya, satu lagi di bawah mikroskop elektron. Okey, kita boleh nampak image daripada mikroskop elektron ni yang dilihat pada mikroskop elektron itu lebih jelas, lebih cantik dia punya resolusinya. Okey. Jadi sebagai rumusan, apa yang kita dah bincangkan dalam video ini tadi? Okey, yang pertama, awak ingat cahaya dia boleh bersifat gelombang dan zarah. Okey, ini daripada teori daripada Albert Einstein. Okey, cahaya bersifat gelombang dan zarah. Okey, kemudian kita juga pelajari bahawa Louis de Broglie dia mengemukakan hipotesis, iaitu semua zarah boleh menunjukkan sifat gelombang. Bukan sahaja cahaya, tetapi semua zarah juga boleh menunjukkan sifat gelombang. Okey, yang ketiga, kita nak hubung kaitkan momentum dan panjang gelombang. Okay, jadi momentum dan panjang gelombang bagi suatu zarah dihubungkan oleh lambda sama dengan H per mv, di mana lambda dan momentum ini saling berkadar songsang. Dan yang terakhir, penggunaan elektron yang mempunyai panjang gelombang pendek sangat sesuai diaplikasikan dalam mikroskop elektron bagi menghasilkan image spesimen dengan pembesaran yang tinggi. Okey, itu adalah 4 perkara yang kita tekankanlah dalam video ini, bagi tajuk ini. Okey, jadi setakat itu dulu yang boleh cikgu sampaikan. Minta maaf atas barang kekurangan. Semoga awak berjaya dalam SPM yang akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.